Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayuh kita tonton. Kemudian saya berikan sedikit ulasan. Orang cepat jatuh miskin ni bila kita suka menyapu sampah dalam rumah waktu malam. Nampak orang tua dulu duduk besar lama benda ni. Tapi ilmu ni hilang. Sebab tu lepas ni malam-malam tak payah kira sapu rumah. Kalau makan jatuh, nasi jatuh dan sebagainya, kalau boleh kutip nasi tu saja. Kalau rasa kutip pun payah Ustaz, ambil penyapu dengan cap. Sapu dekat tempat tumpah. Tak payah tu buat rajin, sapu daripada ruang tamu sampai ke dapur, tak payah. Yang tu tunggu esok. Tak dan Ustaz, kalau tak dan sapu pukul 5 pagi, tak apa. Pasal pukul 5 pagi dia bukan malam, dia pagi. Pagi tak apa. Malam tu tak boleh. Ustaz ambil mana Ustaz? Yang ni disebut dalam Kitabul Adab, Kitab Adab. Yang mana Kitab Adab ni dikarang oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus. Sayyid Muhammad Amin ni ambil daripada pengajian dia dengan Habib Zain bin Smith. Baik, beberapa sahabat yang mengemukakan video ini kepada saya bertanya, ada ke rujukan? Betul ke jika menyapu sampah pada waktu malam akan menyebabkan kekurangan rezeki? Sebenarnya dalam video itu sendiri sudah ada jawapan, di mana ustaz yang menyampaikan perkara itu, dia sendiri telah berkata ia tercatat dalam sebuah kitab daripada syekh sekian-sekian. Yang nyata ia bukanlah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia hanyalah petua-petua. Dan petua ni sebenarnya saya pun pernah dengar juga. Orang-orang kampung dulu biasa menyebut perkara ini sebagai satu cara di mana mereka berkata dah malam. Lampu pun tak, lampu dulu pakai pelita minyak tanah apa kan. Jadi tak nampak sangat habuk tu, tak nampak sangat kotoran, jadi nak sapu apa. Ataupun ada yang berkata disebabkan tengah menyapu tu dibimbangi terlanggar lampu pelita tu, lampu pelita minyak tanah jatuh kang, berlaku kebakaran pula. Atau di kampung-kampung dulu biasanya tidur atas lantai, sekadar tilam nipis atau tikar atas lantai, jadi kalau sapu tu habuk terbang kena pula. Jadi yang pentingnya ia tiada kaitan dengan rezeki, tetapi lebih kepada suasana kehidupan di kampung satu masa dahulu, ya, kalau betul lah petua tu. Cuma yang saya nak highlight di sini ialah kenapa pada masa kini masih ada orang yang bergelar ustaz yang duk menyampaikan perkara-perkara macam ni lalu dikaitkan dengan kekurangan rezeki. Itu satu. Okey, dan ustaz ini pun dia dah tahu dah yang dia sampaikan tu mesti ada rujukan. Lalu dia menyebut daripada kitab sekian-sekian, daripada syekh sekian-sekian. Para penonton yang dirahmati Allah, semata-mata sesuatu perkara itu ada dalam kitab, tidaklah semestinya bererti ia benar, tidaklah semestinya bererti ia perlu disampaikan kepada masyarakat. Okey, semata-mata dalam kitab, it is not a proof. Kalaulah kitab tu ialah Al-Quran, kalaulah kitab itu ialah kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tak apa, ini kitab entah adalah disebut namanya kan. Jadi di satu sudut ialah ustaz yang kita kata perkataan yang paling lembut apa ya, tak berapa bijak lah kan, asal ada dalam kitab sampaikan. Yang lebih penting ialah, yang menghairankan saya ialah kenapa orang yang hadir dalam kuliah itu tak boleh angkat tangan dan tanya. Saya bukan suruh menjadi biadab atau meninggikan suara apa, tapi kita kena tanya tuan-tuan. Kita kena berhenti daripada memperbodohkan diri kepada orang-orang yang title ustaz tapi tak berapa bijak. Nak kata bodoh, laser pula kan. Mereka ni sendiri, di kalangan ustaz ni manusia, dan di kalangan ustaz ni ada yang bijak, ada yang sederhana bijak, ada yang kurang bijak, ada yang tak layak disebut bijak langsung lah, ataupun perkataan bijak tak boleh dikaitkan langsung. Tetapi yang hadir tu, sebab yang tadi tu video tadi dia kuliah di masjid, yang hadir tu kenapa tak boleh bertanya? Kenapa tak boleh angkat tangan dan tanya, ustaz kenapa nak sampaikan perkara seperti ini? Sebab rezeki ini adalah ketentuan Allah, dan Allah SWT pun akan memberi rezeki kepada orang yang berusaha, orang yang banyak bersedekah apa semua kan. Jadi lebih atau banyak rezeki adalah urusan Allah. Dan dalam banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis telah pun diterangkan apakah jalan-jalan di mana Allah akan melapangkan rezeki seseorang, dan ia tak ada kaitan dengan menyapu sampah atau tidak menyapu sampah di waktu malam. Kemudian fikirkan pula, katakanlah orang yang bekerja daripada pagi sampai ke, kalau kita di Lembah Kelang ni dengan traffic jam apa semua, bukan saja Lembah Kelang lah, mana-mana bandar yang besar kan, Penang ke,
Georgetown ke, Johor Bahru ke, Kuching, Sarawak, dengan kesesarkan lalu lintas, traffic jam semua, by the time sampai rumah dah malam. By the time makan, luang family apa sikit, masa yang ada untuk mengemas rumah ialah malam. Jadi itu masa yang ada, takkan tak boleh nak kemas rumah, takkan nak kemas rumah pukul 5 pagi pula kan. Kemudian katakanlah pengusaha kedai, khasnya restoran, dia dah nak tutup restoran pukul 10 malam, 11 malam. Apakah dengan itu dia tak patut untuk membersihkan restorannya? Biarkan saja makanan-makanan yang ada terjatuh di lantai apa semua tu, besok pagi baru mau kemas. Kalau dibiarkan saja, seronoklah tikus mari merebut ambil makanan kan. Jadi restorannya itu menjadi tempat membiaknya tikus pula kan. Jadi dari sudut dalil Al-Quran dan hadis tidak ada, dari sudut kesesuaian dengan kehidupan kita pun tak ada. Jadi apabila adanya orang duk menyampaikan perkara seperti ini, kita kena tanya. Kita kena tanya, ustaz, patutkah disampaikan perkara macam ni? Apakah ia relevan kepada macam ni kan? Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang hadir kuliah ni, baik yang ini ataupun mana-mana yang lain, duit yang anda duk masukkan dalam tabung masjid, tabung surau, duit itu yang dibayar kepada ustaz tersebut. Tak kisahlah 100 ke 200 ke 300 ke, it is your money, you are paying them. So make sure they are teaching you something that is beneficial. Ia adalah duit anda yang digunakan untuk membayar dia sebagai duit sagu hati penceramah kan. Maka pastikan dia mengajar sesuatu yang bermanfaat. Jika dia mengajar sesuatu yang memuskilkan, sesuatu yang menghairankan, angkat tangan tanya. Saya bukan suruh jadi biadab, saya bukan suruh meninggikan suara apa, tapi kita kena tanya. Sebagai contoh lain, kalau penceramah menyampaikan hadis, banyak cakap je hadis kan, aukamakal, lebih kurang begitulah sabda Nabi. Angkat tangan tanya, ustaz, hadis tu siapa riwayatkan? Apa darjatnya? Kalau dia kata, para ulama kata boleh menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, tanya balik. Kami tidak terima kenyataan itu. Kami nak tahu siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut. Imam Ahmad ke, ataupun dalam kitab Sunan Tirmizi ke, Ibnu Majah ke, dan siapakah ulama yang berkata hadis itu sesuai dengan syarat-syarat untuk disampaikan atas tujuan keutamaan beramal, atas tujuan memberi motivasi ataupun peringatan. Sebab apabila para ulama berkata boleh menggunakan hadis dhaif, mereka telah meletakkan sejumlah syarat. Antara syaratnya ialah kedaifan yang ringan. Jadi siapakah ahli hadis? Bukan main ulama saja. Bukan semua ulama adalah ahli hadis. Jadi soalannya, siapakah ahli hadis yang telah menilai hadis tersebut sehingga ia sesuai untuk disampaikan atas tujuan keutamaan beramal, atas tujuan memberi motivasi ataupun memberi peringatan. Do not accept when people say, oh boleh saja sampaikan hadis kerana ulama kata boleh sampaikan hadis dhaif. Tak. Itu adalah kelentong. Itu tipu zaman 80-an, 90-an bolehlah. Kita sekarang sudah bijak kan. Jadi tanya. Kalau tak nak tanya tempoh pun tak apa. Katakan kuliah maghrib, lepas solat maghrib, kuliah maghrib, lepas solat isyak berjemaah dah habis tu, pergi duduk sebelah penceramah dan tanya dia, and demand from him a correct answer. Kalau dia tak ingat pada saat itu, tak apa, cakap dia, kuliah ustaz yang seterusnya, katakan bulan depan, setiap sebulan ada satu kuliah, ustaz jelaskan dia, bulan depan pastikan anda tanya. Kalau dia tak boleh jawab, kata kat dia, saya akan bagi tahu kepada AJK, jangan jemput ustaz. Saya akan bagi tahu kepada Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam untuk tarik balik tauliah. We have to be critical, we have to be responsible. Sebab bila kita diam, sebab itu para penceramah ini mereka take advantage. Mereka mengambil kesempatan. Tak apa, aku cakap macam mana pun, aku kelentong macam mana pun, orang tak kata apa, orang diam saja. Kan? Jadi sejak sampai bila kita hendak biarkan perkara seperti ini berlaku? We have to do something. Jangan forward kepada saya, kemudian saya kena buat video react. Tak, kita semua ada tanggungjawab. Kita kena berhenti, kita kena menghentikan para penceramah yang menjadi panglipulara, yang menyampai ilmu tanpa tanggungjawab, tanpa disiplin. Jumlah mereka ni tak ramai, sebab ramai yang lain, para penceramah, para ustazah adalah mereka yang bertanggungjawab dalam apa yang mereka sampaikan ya. Jadi saya bukan bercakap pada semua, tapi yang ada segelintir ni, okey, kalau di tempat anda masjid surau tiap-tiap malam ada kuliah maghrib, saya yakin kebanyakannya okey, kecuali mungkin 3 orang 5 orang tu kena tanya. Kalau tidak, anda diperbodohkan oleh ustaz macam ni kan. Dan duit anda sendiri yang anda letak dalam tabung, duit itu yang digunakan untuk dia
untuk bagi dia sagu hati apa kan. So please do something. Saya ulangi, dia dah kali ketiga kot. Saya bukan minta suruh menjadi biadab, kurang ajar dan sebagainya, tetapi hendaklah kita bertanya. Hendaklah kita bila tanya, ustaz tu dia mesti akan tersentak punya. Wish, aku duk mengajar 10 tahun, 20 tahun tak ada orang tanya. Tiba-tiba ada orang tanya ni. Kan? Lalu dia pun selepas itu, katakanlah dia tak boleh jawab pun, selepas itu dia akan lebih berhati-hati sebelum hendak menyampaikan sesuatu. Dia akan pastikan ia adalah rujukan yang kita kata valid, sah diperlakukan ke, rujukan yang valid dan bermanfaat. Tak ada lagi nak keluar cerita umpama sapu sampah waktu malam turun rezeki lah. Tak silap saya pada ustaz yang sama ni juga dulu simpan Sahih Bukhari dalam rumah pencuri tak masuk kan. So jadi tuan-tuan dan puan, inilah pesanan saya daripada video tu. Jawapan ringkas yang itu tidak ada daripada Al-Quran dan Hadis, abaikan saja. Silakan bersihkan rumah pada bila-bila masa. Tapi yang pentingnya kita perlu hentikan. We need to put a stop to this kind of people who are teaching religion but making a fool of religion kan. So kita kena berhenti dan anda semua ada tanggungjawab, ada peranan untuk menghentikannya. Jangan passing kepada saya suruh buat video react, tetapi anda sendiri bila hadir angkat tangan tanya. Kalau tak nak tanya time tu, boleh tanya selepas kemudian kan. Kita tanya dengan cara hikmah, tetapi dalam hikmah tersebut, dalam suara yang lembut tersebut ada ketegasan dan ada anda memberi satu pressure kepada dia, satu tekanan kepada dia untuk backup, perbaiki diri dan jangan melakukan yang seumpama itu lagi ya. Baik, demikian ulasan atau react saya. Setakat ini saja dahulu. Saya pun dah nak kena pergi kerja ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.